Kumpulan rock yang mewarisi nama kumpulan yang telah wujud lama adalah perkara biasa di zaman rock kapak dahulu. Ramai tahu contohnya kumpulan SYJ yang mewarisi nama tersebut sejak tahun 1969. Begitu juga bagi kumpulan Fabians yang mewarisi namanya sejak era 70-an. Namun bagi kumpulan yang berasal dari Segamat Johor ini, lain pula ceritanya, di mana nama mereka sebenarnya diwarisi dari nama kumpulan muzik ayah mereka sejak lewat 70-an. Mereka adalah kumpulan Shine. Terhasilnya nama Shine pada lewat 70-an dari kumpulan muzik Pak Sharif, iaitu ayah kepada basis dan drama Shine, Zamri dan Matno. Kewujudan Shine sebagai salah satu kumpulan majlis kerja kahwin segamat yang banyak menerima undangan persembahan sekitar segamat sejak lewat 70-an. Malah basis Zamri dan drama Matno telah bermain bersama Shine sejak di bangku sekolah lagi atas didikan bapa mereka. Pada 1985 setelah tamat alam persekolahan, Pak Sharif memberi kebenaran kepada dua anaknya itu untuk meneruskan legasi Shine. Lantas mereka menjemput ahli-ahli baru yang merupakan rakan sekampung mereka, iaitu Dolah vokal, Ram dan PE gitar. Dengan barisan lengkap ini, Shine meneruskan legasi Shine terdahulu dengan menghiasi tapak-tapak persembahan sekitar segamat, malah sejauh Johor Bahru. Berbeza dengan Shine terdahulu yang memainkan semua jenis muzik dan khususnya lagu-lagu Melayu asli, Shine baru pimpinan dua beradik Zam dan Matno membawa konsep rock yang sedang meningkat populariti pada masa itu. Ingin berjaya seperti kumpulan-kumpulan rock lain yang sedang menempa nama sebagai kumpulan rakaman, Shine juga menyertai banyak pertandingan-pertandingan rock. Berkat kesungguhan mereka, akhirnya pada awal 1989 mereka berjaya menduduki tempat ketiga dalam pertandingan juara rock Johor di Keluang, hingga terpilih untuk bertanding peringkat negeri. Namun pertandingan susulan itu tidak kunjung tiba. Mereka juga telah ditawarkan oleh beberapa syarikat rakaman untuk mencuba uji bakat, antaranya Warnada. Namun akhirnya mereka berjaya mendapat perhatian dari syarikat FGM Records dari Sentul Pasar, Kuala Lumpur. Mereka akhirnya menandatangani kontrak rakaman bersama FGM pada tahun yang sama, dengan Sani Sudin dipilih sebagai penerbit album. Namun begitu, seperti kebanyakan kumpulan lain yang mempunyai perjalanan berliku, gitaris Shine iaitu Ram telah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Malah vokalis Dolah juga membuat keputusan meninggalkan Shine kerana mendapat tawaran kerja yang lumayan. Rakaman Shine tergendala kerana tidak cukup ahli. Pada masa itu juga, gitaris utama Shine iaitu PE pula membuat keputusan untuk bekerja di studio FGM sebagai juru audio. Akhirnya, dengan hanya tinggal dua tunjang utama, dua beradik Zam dan Matno berkeputusan mencari ahli baru untuk Shine. Mereka telah menawarkan kepada 3 orang ahli kumpulan Segantang Boys dari Kulai yang sama-sama bertanding dengan mereka dalam pertandingan rock Johor di Keluang dahulu untuk menyertai Shine. Akhirnya Shine yang baru pun terbentuk. Ia dibarisi oleh Zam dan Matno serta 3 ahli Segantang Boys, iaitu Ajak vokal, Mamat dan Jojoy gitar. Dengan barisan lengkap ini, Shine meneruskan kembali sesi rakaman yang tergendala sambil masih aktif mengadakan persembahan pentas. Kebanyakan persembahan Shine di Lembah Kelang pada masa itu adalah dari kerja promosi pihak FGM, sambil masih mengulang-alik ke Segamat jika terdapat undangan persembahan pentas di sana. Jadual yang padat Shine dan studio FGM juga menjadi faktor rakaman album Shine mengambil masa yang agak panjang untuk disiapkan. Namun begitu, apabila tiba masanya untuk rakaman vokal, Shine sekali lagi dilanda dugaan apabila vokalisnya Ajak jatuh sakit melibatkan tekak dan peti suaranya. Beberapa cubaan dibuat untuk rakaman suara Ajak tetapi gagal kerana sakit tersebut. Hanya sebuah lagu sahaja sempat dirakamkan menggunakan suara Ajak dengan sempurna, iaitu lagu Gadis Felda. Kesuntukan masa dan kerana sudah mula dipopularkan di dalam media dengan ahli sedia ada, FGM akhirnya berkeputusan mencuba bakat vokal di kalangan ahli-ahli Shine sendiri. Akhirnya setelah uji bakat keempat-empat ahli Shine, mereka dapati bahawa drama Shine iaitu Matno mempunyai bakat menyanyi yang terpendam. Sekaligus Matno terus diambil sebagai vokalis untuk menyanyikan baki lagu-lagu Shine yang lain. Keutamaan diberikan pada lagu-lagu slow Shine untuk tujuan komersial.
Namun disebabkan kurang pengalaman menyanyi dan masa rakamannya hampir menuju ke deadline, membuatkan Mat Noh tidak dapat menghabiskan baki 8 lagu. Mat Noh hanya berjaya merakamkan 5 buah lagu slow dan sebuah lagu fast ciptaan Shine sendiri, iaitu Kota Oh Kota. Baki 2 lagu fast lagi iaitu Tanda Tanya dan Dia Pasti Datang yang merupakan ciptaan komposer jemputan, akhirnya dirakamkan oleh Ujang Akstara, yang juga merupakan artis FGM yang pada masa itu juga sedang menjalankan rakaman vokal album sulung Akstara. Akhirnya, setelah berbagai rintangan dilalui, album Shine berjudul Asmara Rindu menjengah juga ke pasaran pada tahun 1991. Shine Asmara Rindu. Alright. Jadi, sebabkan album ini tidak mengandungi copyright, jadi gua boleh ulas lah muzik dia. Casing warna putih. FGM tahun 1991 masih menggunakan kaset berwarna putih dengan terus direct print atas shell seperti kebanyakan kaset-kaset tahun 1990 dan 1991. Awal 1991 lah biasanya pakai macam ni. Kaset Shine ni memang cantik lah, sesuai dengan nama dia Shine. Dia amat shining sekali. Tengok demi indie dia amat shining gitu. Memang sesuai lah dengan nama Shine tu kan. Gua dapat kaset ni masih seal masih berbungkus. Jadi memang kondisi dia cantik lah. Hari tu ada orang komen kata, ori ke kaset Shine ni sebab terlalu cantik. Memanglah cantik, sebab masa gua dapat seal masih bungkus gua buka open seal, jadi gua pun jagalah baik-baik sebab tu dia masih shining. Okay, kalau kita perasan design Shine ni amat mirip seperti G2 di mana Shine keluar dulu lah, FGM 1022, G2 FGM 1023 pada tahun awal 1991 lah. Jadi cara posing, layout dia semua memang sangat mirip lah dengan G2, di mana dia jenis pakai melintang begitu kan. Dan logo Shine di sini pun cantik juga, bersinar-sinar. Kita boleh nampak tadi dekat awal video gua ada tunjuk logo Shine yang asal. Tak banyak beza lah dengan logo yang dibuat semula ni. Siapa yang buat dia punya logo yang baru ni? Kevin Ang, A&A Design. Ni juga adalah mereka design untuk cover album G2 jugalah, di mana logo yang menggunakan T seperti salib tu kan. Mungkin masa tu dia orang tak sedar kot akan berlaku sensitivity di situ kan. Okey, jadi kita tengok dekat dia punya maklumat lah. Penerbit Sani Sudin, pengurus penerbitan Roslan Tajuddin, FGM, Zaman Izaf, Studio FGM. Bab susunan muzik tak ada ditulis di sini maklumat dia, tapi kita boleh tengok dekat dia punya pencipta lagu lah. Asmara Rindu Sani Sudin, dia punya lagu sendirilah. Penerbit dia Gadis Felda Jojoy. Dia Pasti Datang Sani Sudin. Ni adalah lagu fast ciptaan Sani Sudin, sebab itulah yang ini dinyanyikan oleh Ujang Akstara lah. Kasih Hayati Jojoy, Kota Oh Kota Jojoy, Mengusur Rindu Rosli IS, Tanda Tanya Aang ni gua tak pasti siapa. Asmara Rindu, lagu untuk Asmara Aang juga. Rosli IS yang gua tahu dia juga adalah orang kuat FGM jugalah. Aang tu gua tak pasti siapa, rasa geng-geng dia orang jugalah, orang-orang FGM jugalah. Okey, untuk maklumat, Jojoy ni kan nama gitaris Shine kan. Gua ada tanya juga dekat Zam, Shine yang ni Zam, bassist dia, adakah lagu-lagu yang ditulis Jojoy ni ciptaan Jojoy? Dia kata bukan, sebenarnya diorang saja letak nama Jojoy, nak bagi kredit pada dia, padahal ni sebenarnya adalah lagu-lagu Shine sendirilah. Jadi bermakna Gadis Felda, Kasih Hayati, Kota Oh Kota, tiga tu adalah lagu ciptaan Shine sendirilah.
Dia orang sengaja tulis Jojoy lah supaya dia dapat kredit lah, sebab dia banyak bantu dari segi cipta dia punya riff gitar dia kan, melodi dia semua kan. Kasih Hayati ni adalah lagu yang memang Shine dah ada lagu tu sejak tahun 85 lagi lah. Menurut Zam, kalau orang-orang Segamat memang kenal sangatlah lagu tu. Asalnya tajuk dia Kasih Haryati, tapi dia orang tukar je ke Hayati supaya tak nampak sangat nama perempuan lah kan. Zaman tu kan banyak pakai nama perempuan sebagai tajuk lagu. Okey, jadi kat dalam ni ada gambar Shine lagi. Memang cantik lah gambar Shine ni, sebab dia orang pakai jaket kulit kan, sponsor oleh Doors kan. Memang rock habis lah. Okey, jadi belakang macam biasa lirik kan. Jadi macam gua cakap, seal lagi, sebab tu kat ucapan tu masih selamat lah kan. Di mana gua amat bersyukur sangat lah dapat original seal, sebab kat ucapan dia pun cantik, ada gambar band. Ada setengah apa kaset kat ucapan dia hanya tulis apa tajuk-tajuk lagu je, tak ada benda sangat kan. Jadi ni antara kaset kesayangan gua lah sebagai itu. Okey, tanpa buang masa, kita pun ulas lah sama macam G2 kan. Perasan radio baru buat sound kebabum. Persaingan sengit pada tahun 1991 dengan banyak album rock muncul dalam waktu yang amat singkat dan dekat membuatkan kumpulan Shine kurang mendapat perhatian pendengar. Begitupun, nama Shine masih tetap popular di persembahan pentas disebabkan vokal Magno dirakamkan untuk lagu-lagu Killer Shine, membuatkan Magno terpaksa beralih ke posisi vokal sepenuhnya di persembahan-persembahan pentas.
Bermakna untuk setiap persembahan Shine, mereka menampilkan dua orang penyanyi iaitu Mat Noor dan Ajak sendiri. Manakala untuk posisi drum, Shine telah menjemput drummer kumpulan Destination iaitu Zul. Malah Shine juga sempat merakamkan dua video klip untuk muzik-muzik 1991 iaitu Asmara Rindu dan Mengusung Rindu. Walaupun agak popular pada masa itu, namun mungkin album Shine masih kurang mendapat perhatian pendengar keseluruhannya. Pihak FGM dan Shine tidak sehaluan dalam pandangan masing-masing, kemudiannya mengakibatkan kumpulan Shine berkeputusan untuk pulang ke Johor dan menamatkan perjalanan mereka sebagai kumpulan rakaman, meninggalkan legasi Asmara Rindu dalam khazanah rakaman muzik rock Malaysia selama-lamanya.